Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, berserta dengan akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku itu dibangkitkan dengan tujuan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ini kita kena selalu memperingatkan kepada diri kita masing-masing, kerana ada kalanya di dalam kegairahan untuk kita itu mempertahankan sesuatu pendirian atau pandangan yang kita pegang, kita sampai terlerai daripada akhlak yang mulia yang menjadi objektif Nabi SAW dibangkitkan kepada umat ini. Kita sampai ke muka surat 103 103 dari kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya yang disusun oleh Al-Fadhil Ustaz Muhaddir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Muka surat 103 iaitu subtopik yang keempat daripada bab yang ketujuh berkaitan tentang masalah akidah, iaitu memahami ataupun berinteraksi dengan nas yang muhkamat dan juga nas yang mutasyabihat. Mungkin satu masa dahulu, kita katakanlah 20 atau 30 tahun yang lalu, mungkin masyarakat di negara kita ini tidak begitu terdedah dengan polemik yang berlaku dalam masalah ini. Ini bukan satu perkara yang dibincangkan dalam masyarakat awam. Mungkin dalam majlis-majlis ilmu yang tertentu, tuan-tuan guru mengajar murid-murid dia macam ini. Tapi masyarakat awam biasanya tidak terdedah dengan isu ini. Tetapi beberapa tahun kebelakangan ini, isu ini telah mula bermain dalam fikiran masyarakat. Kerana ada di kalangan ustaz-ustaz kita sendiri yang mengatakan bahawa apa yang kita pegang selama ini tak betul. Itu bukan pegangan yang mengikut Quran dan Sunnah. Itu sebenarnya kata mereka adalah pegangan yang menyelewengkan Quran dan Sunnah. Jadi masyarakat jadi keliru. Selama ni yang saya pegang ni betul ke tak betul? Yang ustaz ajar selama ni betul ke? Yang ustaz sekarang ajar betul? Yang ustaz sekarang pun masih ada yang kata begini, ada yang kata begitu. Makanya dimasukkan oleh Ustaz Muhaddir dalam kitab ini, kerana kitab ini memang memfokus kepada isu-isu yang menimbulkan kekeliruan.
Lalu diusahakan supaya kekeliruan itu dapat dihilangkan. Jadi sebelum kita pergi kepada membincangkan muhkamat dan mutasyabihat, maka pertama kita kena realize, kita kena sedar bahawa kedua-dua istilah ini adalah istilah yang diwujudkan, yang ada dalam Al-Quran sendiri. Kerana ada setengah istilah itu ulama yang buat untuk memudahkan perbicaraan ilmu. Misalnya istilah-istilah dalam ilmu hadis, ada hadis yang dikatakan sahih, dhaif, maudhu', yang munqati', yang mu'dhal, yang mursal. Ini istilah tidak ada dalam Quran, tetapi ulama letak untuk membezakan. Hadis macam ini sahih namanya, kalau macam ini keadaannya dhaif, kalau sampai macam ini keadaannya ini maudhu', dan seterusnya. Tak salah, walaupun istilah itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak berarti otomatik salah, para ulama meletakkan istilah-istilah tersebut. Tetapi kalau istilah muhkamat dan mutasyabihat bukan sahaja merupakan istilah yang digunakan oleh para alim ulama dalam membicarakan ilmu, bahkan itulah yang digunakan di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Ali Imran, ayat 7. Ayat 7 dari surah Ali Imran, Allah SWT berfirman. Dan insya-Allah kalau kita pegang ayat ini satu pun, kita akan selamat dalam isu ayat muhkamat dan mutasyabihat ini. Pegang ayat Quran ini saja pun sebenarnya sudah memadai. Iaitu firman Allah Taala, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat." Wallazi, dialah yang anzal alaikal kitab, menurunkan kepadamu alkitab, yakni Al-Quran. Kepadamu, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhu ayatun muhkamat. Sebahagian daripada Al-Quran itu merupakan ayat-ayat yang muhkamat. Tengok istilah tu sudah Al-Quran sendiri gunakan. Ayat muhkamat ni apa kedudukannya? Quran cerita. Hunna Ummul Kitab. Ayat-ayat muhkamat ini adalah ibu ataupun induk, atau dalam konteksnya kita boleh katakan inilah tonggak rujukan Al-Quran adalah ayat yang muhkamat. Asal makna ummu tu maknanya ibu. Inilah yang utama di dalam Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ada ayat-ayat Quran yang lain sifatnya mutasyabihat. Jadi as opposed to muhkamat, ada ayat yang sifatnya mutasyabihat. Semua ayat Quran, sama ada ayat itu muhkamat sifatnya ataupun mutasyabihat sifatnya, semuanya itu adalah ayat Al-Quran. Bila ayat Al-Quran apa makna? Makna wajib kita terima, haram bahkan kufur kalau kita tolak. Ayat Quran. Kalau ayat manusia kita boleh pilih-pilih. Kok kita percaya, ya percaya. Kalau kita tak percaya, masih okey. Manusia biasa, boleh jadi betul, boleh jadi salah, boleh jadi benar, boleh jadi bohong. Tapi bila Al-Quran, sama ada ia ayat yang muhkamat maupun ayat yang mutasyabihat, wajib kita menerima dan beriman. Baik, tapi dalam bab ayat mutasyabihat ini, umat jadi berpecah. Ada yang jadi sesat. Itu yang kita bimbang. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di dalam hati-hati mereka itu ada zaighun. Apa makna zaighun? Zaighun ini asal maknanya bengkok, iaitu cenderung kepada sesat. Jadi manusia ni pelbagai. Ada yang syaqi wa sa'id. Ada yang celaka, ada yang bahagia. Sebab tu kita malam-malam bulan Ramadan, ada kalanya kita berdoa. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati syarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin. Ya Allah, jadilah kami daripada malam yang mulia yang berkat ini daripada kalangan su'ada, orang-orang yang bahagia, maqbulin, yang kau terima mereka itu dengan keredaan.
Wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Janganlah kau jadikan kami ni ashqiya, syaqi, orang-orang yang celaka, yang tertolak mereka itu daripada rahmat Allah. Itu permohonan kita. Jadi orang ada yang cenderung hati dia kepada sesat. Orang sebegini, apabila dia berdepan dengan ayat yang mutasyabihat, maka ini sikap dia. Quran yang cerita, fayattabi'una ma tasyabaha min, maka dia akan ikut apa yang mutasyabihat itu, yang sama-sama dia pergi ikut yang itu, yang kabur dia pergi ikut yang kabur itu. Kenapa tu? Ibtigha al-fitnah, nak cari fitnah, maksudnya perbalahan, pergaduhan. Ada suka bergaduh, dia memang seronok. Dia tak suka kalau ikut mainstream, jadi biasa. Tapi kalau kita tu berbeza dengan orang, kita cepat popular. Bahkan ada pepatah Arab, khalif tu'raf, buat berbeza, nescaya kamu akan jadi masyhur. Jadi ada orang begitu, kecenderungan dia tu dia nak berbeza daripada orang, nak cari gaduh. Wabtigha at-ta'wili, dan dia nak cari juga makna daripada ayat mutasyabihat, nak letak juga makna. Padahal waw di sini lihat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Padahal tidak ada yang benar-benar mengetahui makna daripada ayat mutasyabihat itu kecuali Allah. Ini satu qiraat, ini satu bacaan. Maknanya kita wakaf pada lafzul jalalah. Kalau kita baca, kita berhenti di situ. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Dah berhenti situ. Jadi kalau ikut qiraat itu, yang tahu makna sebenar daripada ayat mutasyabihat hanya Allah sahaja. Tapi ada sebahagian qiraat yang kedua, dia tidak wakaf di situ, dia sambung. Ya, jadi bacaan dia, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang tahu makna yang sebenar daripada ayat mutasyabihat ini kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmu dia. Jadi kalau ikut qiraat yang kedua, yang boleh tahu makna ayat mutasyabihat ni bukan semua orang. Pertama, Allah pasti Allah tahu. Yang kedua, orang-orang yang rasikh, yang betul-betul mantap ilmu dia pun tahu makna daripada ayat mutasyabihat. Tapi yang masyhur yang pertama, yakni yang tahu makna sebenar ayat mutasyabihat hanya Allah. Baik. Yaquluna, jadi orang-orang yang rasikhna fil ilmi ni, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman dengannya. Ya, tak boleh tolak sama ada ayat muhkamat maupun ayat mutasyabihat, haram bahkan kufur kalau kita menolak. Sebab kullun min indi rabbina, setiap satu pun daripada Tuhan kita. Bukan muhkamat daripada Allah, mutasyabihat daripada orang lain, bukan. Atau sebaliknya, dua-dua, muhkamat daripada Allah, mutasyabihat juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mendapat pengajaran peringatan kecuali orang yang mempunyai fikiran. Hati-hati. Ada orang dia kata tak boleh guna fikiran. Kita hanya pegang Quran hadis saja, tak boleh guna fikiran. Tak betul. Kerana Al-Quran sendiri berulang kali menegaskan yang boleh dapat manfaat kefahaman daripada Al-Quran adalah orang yang menggunakan fikiran. Bahkan kalau tidak guna fikiran, Allah tempelak kita. Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berfikir? Afala ta'qilun, awak hangpa tak guna akal ke? Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri hangpa pun sudah ada tanda-tanda kekuasaan, kewujudan, keesaan Allah, awak hangpa tak perhati tengok. Bahkan orang yang tidak menggunakan akal, nanti di hari akhirat dia menyesal. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, surah Al-Mulk. Betul kan kita sekarang ni dah banyak masjid surau lepas isyak baca surah Al-Mulk. Ya, memang digalakkan kita baca surah Al-Mulk pada setiap malam.
Baik. Apa makna dia? Waqalu, dan mereka ahli neraka mengeluh, merintih. Asal makna qalu tu berkata, tapi dalam konteks tu merintihlah. Lau kunna nasma'u, kalaulah dahulu di dunia tu kami nak mendengar. Ada orang dengar pada tak mau. Kalau macam ustaz aku ceramah baik atas sapi, dia ni ahlul bidah. Kau sudah dengar dia speed. Dia tu kuat pusing. Pasal dulu dia belajar law. Lawyer biasalah cakap pusing-pusing. Bukan saya reka. Ini komen-komen yang datang dalam Facebook saya. Padahal yang kita terang tu merujuk kepada kalam ulama. Bila dia tidak faham, dia kata kita speed. Jadi dia tak mau dengar. Ya? Dengar pun tak mau. Au naqilu, ataupun di dunia dulu kami menggunakan akal. Ma kunna fi ashabis sa'id. Tidaklah kami sekarang ini tergolong daripada ahli neraka. Jadi daripada ayat dalam surah Al-Mulk ini jelas dua sebab orang boleh masuk neraka. Pertama, tidak mahu dengar dakwah yang sebenar, dengar pun tak sudi. Yang kedua, dengar tapi dia tidak mahu menggunakan akal untuk memahami kebenaran. Jadi sama dalam ayat ini Allah mengkhususkan orang yang dapat pengajaran hanya orang yang menggunakan fikiran. Baik. Pergi balik kepada kitab kita. Apa makna muhkamat dalam konteks pembicaraan para ulama? Muhkamat walaupun asalnya merujuk pada ayat Al-Quran, tetapi para ulama menggunakan istilah ini merujuk kepada hadis juga. Ayat Quran dan hadis yang nyata dan jelas erti dan maksudnya tak ada keraguan. Clear. Itulah makna dia. Itu namanya muhkamat. Dan ini menjadi induk. Ini menjadi rujukan. Sementara mutasyabihat adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengandungi makna yang tidak jelas. Ya? Maknanya itu kabur. Ya, dulu masa saya di Universiti Jordan, saya ambil bidang qada' syar'i. Ya, buat masters bidang qada' syar'i. Kalau terjemah Islamic Judiciary. Salah satu subjek yang saya ambil namanya ad-dilalat. Ya, subjek yang mana kita belajar macam mana lafaz menunjuk kepada makna. Ya, yang ni kadang masyarakat terpedaya dengan omongan ustaz sendiri. Ustaz kata ni tak betul. Ni mesti ni Quran yang kata macam ini. Tengok Quran sebut ni. Bukan saya kata, hadis yang kata. Hati-hati. Kerana Quran hadis ni dia ada dua konteks. Ya. Konteks pertama dia panggil subut. Konteks kedua dia panggil dilalah. Apa makna subut? Subut adalah konteks pertanyaan yang dikatakan Quran tu memang Qurankah? Sebab Quran bukan turun pada kita. Jibril bukan sampaikan wahyu pada kita. Jadi bila ada orang kata ini ayat Quran, soalan, betul ke ayat Quran? Yang kedua hadis. Bila orang kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, maka timbullah pertanyaan, memangkah itu sabda Nabi? Itu maknanya subut. Dan subut tu adakah sabit yang dikatakan Quran tu Quran, ataupun sabit yang dikatakan hadis tu memang hadis? Baik. Jawapannya, kalau Al-Quran yakin bahawa dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana semua ayat Al-Quran periwayatannya itu adalah secara mutawatir, iaitu diriwayat oleh bilangan perawi yang ramai. Kenapa? Bila ramai perawi itu, mustahil semua yang ramai itu tersilap. Mustahil yang ramai begitu pakat terlupa belaka, tak mungkin. Jadi bila khabar mutawatir yufidul qat'an, menjahirkan pasti. Ataupun dalam kaedah lain, al-mutawatiru yufidul yaqin. Periwayatan yang mutawatir menzahirkan yakin. Saya bagi contoh. Kalau tanya orang sekarang, siapa Perdana Menteri Malaysia? Siapa? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siapa yang sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Mungkin tak semua orang. Ada yang sokong, penyokong setia, penyokong tegak, ya. Anwariyun, macam-macam lah istilahnya, Madaniyun, ya. Mungkin penentang kuat dia. Mungkin dengar nama dia pun tak mau, benci, ya. Jadi yang menyokong tak semua,
Yang membenci tak semua. Yang percaya beliau Perdana Menteri semua. Sebab perkhabaran tu yakin. Ya, memang kita tak hadir majlis akad sumpah beliau. Memang kita tak baca sendiri surat watikah pelantikan beliau. Tapi kan berita tu mutawatir. Semua orang cerita benda yang sama. Habis semua tersilap. Asrul Awani cerita benda yang sama. Ya. Sinar Harian, Harakah Daily, Al Jazeera, CNN. Semua melaporkan perkara yang sama. Maka fakta bahawa Perdana Menteri kita sekarang adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita yakin walaupun itu bukan cerita Quran, walaupun itu bukan cerita hadis, tapi itu perkhabaran yang mutawatir. Berbeza dengan hadis. Hadis Nabi SAW ada sebahagiannya mutawatir. Maka statusnya macam Quran. Yakin itu daripada Nabi SAW, sehingga para ulama mengatakan menolak hadis mutawatir membawa orang tu jadi kafir. Sebab menolak apa yang yakin itu daripada Nabi SAW. Tapi banyak hadis tidak mutawatir. Kerana bila berlaku satu perkara itu mungkin seorang sahabat, mungkin dua orang sahabat. Jadi seorang dua lah yang cerita perkara itu. Yang dengar mungkin seorang dua, yang cerita seorang dua je lah. Maka bila tidak mutawatir diistilahkan hadis ahad. Bila hadis ahad, dia tidak sampai status yakin. Kenapa? Seorang dua boleh jadi sangat terlupa. Boleh jadi tersilap faham. Boleh jadi Nabi cakap lain, dia riwayat lain. Ya, bukan nak menipu, tapi perkataan yang digunakan itu tak tepat sebagaimana yang Nabi SAW nak gambarkan. Dia riwayat dengan makna saja. Ya. Jadi hadis ahad inilah yang ulama terpaksa kaji dengan lebih. Kalau hadis mutawatir selesai. Hanya nak tengok apa makna saja. Ulama dah tak kaji lagi. Kerana dah pasti itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ahad oleh kerana ada keraguan, ulama pergi lebih jauh sampai ke tahap mengkaji sifat perangai perawi itu macam mana. Adakah kuat ingatan, adakah boleh percaya, ataukah pelupa, adakah dia riwayat macam ni, orang kata macam ni, diubah pula. Ya. Jadi banyak sudut mereka kaji. Dan mereka kaji dari segi bersambung atau putus tu. Kadang-kadang periwayatan daripada siapa tu terputus. Yang meriwayatkan tu adalah tabi'in misalnya. Tapi dia tak sebut daripada sahabat mana dia ambil. Dia terus qala Rasulullah SAW. Kamu kan tabi'in. Kamu kan tak jumpa Nabi. Siapa orang yang riwayatkan hadis ni daripada Nabi kepada kamu? Putus sanad dia. Itu dia panggil mursal. Dia mungkin ada lagi ke bawah dan sebagainya. Maka secara ringkas, apabila perawinya bagus, kualitinya, kuat ingatan, siqah, dia dhabit, atau dan masa yang sama sanad tu tak terputus, kemungkinan besar hadis tu memang Nabi kata. Diistilahkan sahih. Ya, hadis sahih ni asalnya ada keraguan sebab dia hadis ahad. Kalau mutawatir yakin. Bila hadis ahad dia ada keraguan. Tapi bila dah dikaji dan dinilai sahih, maka kemungkinan Nabi kata itu tinggi, menyebabkan wajib beramal dengan hadis sahih. Tapi kalau tolak hadis yang ahad tidak mutawatir, ramai ulama kata tidak sampai jadi kafir. Tidak sampai jadi kafir, cuma kalau dia tahu hadis itu sahih dia masih tolak, hadis itu jadi fasik. Kalaulah perawinya ada masalah, pelupa, begitu begini, ataupun ada putus-putus sanad, maka kemungkinan hadis itu daripada Nabi SAW rendah. Persentage itu rendah. Tak sebagus macam hadis sahih. Inilah yang diistilahkan sebagai hadis dhaif. Habis kita tolaklah Ustaz hadis dhaif. Sebab masih ada kemungkinan daripada Nabi. Tapi kemungkinannya tak bagus. Maka diterima dalam skop-skop tertentu. Kalau tetap hukum hakam halal haram, tak kuat. Tapi kalau sekadar cerita fadilat beramal, boleh. Makanya masih ada kemungkinan itu daripada Nabi SAW. Itu namanya konsep berhati-hati. Supaya kita tak terlepas beramal dengan sunnah Nabi. Hanya bab fadilat. Tapi kalau nak kata ni haram, ni halal, mana dalil? Oh, hadis dhaif. Secara umum, ulama tak terima. Baik.
Selesai ya. Bab subut. Yang saya nak fokus yang kedua ni sebenarnya. Yang ini ada kaitan dengan muhkamat dan mutasyabihat, iaitu konteks dilalah. Jadi konteks subut ya. Ada yang yakin, ada yang zanni. Yang zanni dikaji pula, ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu' ya, dan sebagainya. Tapi dari segi dilalah lain. Dilalah dia tidak bertanya adakah Quran ni memang daripada Nabi? Adakah hadis ni memang daripada Nabi? Bukan itu soalan dia. Soalan dia adalah apa makna ayat Quran ni? Apa makna hadis ni? Maka daripada sudut dilalah sama sahaja Quran ada yang qat'i, yakin makna dia pasti, ada yang zanni. Makna dia tu ada pelbagai kemungkinan. Sebab itu boleh jadi mazhab. Kadang orang yang tak faham dia kata kita tak payah ikut mazhab, kita ikut Quran dan hadis. Baik. Selama ni kamu fikir mazhab diambil daripada mana? Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kamu kata jangan ikut mazhab, ikut Quran dan hadis. Agak-agak mazhab yang patut ambil daripada mana? Taurat, Injil, ambil daripada kitab Hindu? Tidak. Semua mazhab ini diambil daripada Quran dan hadis. Tapi kenapa beza-beza? Ini punca dia. Punca yang pertama tadi, ya, subut. Maka ada ulama menilai hadis ni sahih, dia jadikan sebagai panduan hukum. Ada ulama hadis yang sama, bagi dia perawi ni tak kuat, ini dhaif, saya tak ambil ini sebagai panduan hukum, saya ambil hadis lain. Itu satu kemungkinan. Tapi kemungkinan yang lebih kerap berlaku adalah dilalah. Bila maknanya tu tak jelas, boleh jadi maknanya begini, boleh jadi maknanya begitu, maka kerap kali ulama khilaf walaupun ayat Quran. Itu masalah dia. Contoh ni saya dah biasa berikan, saya ulang kerana ini contoh yang mudah faham. Iaitu dalam satu ayat berlaku dilalahnya yakin, dalam masa yang sama ayat itu juga dilalahnya zanni, ada keraguan. Iaitu firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang-orang perempuan yang diceraikan oleh suami mereka namanya mutallaqah. Ya, perempuan yang dicerai. Tolak itu kan cerai. Wal mutallaqat, perempuan-perempuan yang dicerai oleh suami, yatarabbasna bi anfusihin. Hendaklah mereka itu beriddah diri mereka itu salasata quru, selama 3 quru. Maka kalimah salasah itu dia adalah kalimah yang dilalah dia jelas. Dia ada satu makna saja. Salasah maknanya adalah 3. Maka tidak ada ulama yang mengatakan 4 kali kuruk baru habis iddah, atau katanya 2 kali kuruk sudah habis iddah. Tak ada. Semua sepakat mengatakan 3 kali kuruk. Kerana salasah itu satu makna saja. Tak ada keraguan. Salasah maknanya 3. Masalah pada perkataan kuru. Kuru adalah perkataan Arab yang ada 2 makna. Qur'un boleh dengan makna haid. Qur'un juga digunakan oleh orang Arab untuk merujuk kepada tempoh antara haid, iaitu suci. Suci itu orang Arab panggil kuru, haid juga orang Arab panggil kuru. Kadang pelik je lah. Perkataan sama merujuk pada 2 benda yang berbeza. Macam maula misalnya. Maula boleh merujuk kepada hamba yang dibebaskan. Maula juga merujuk kepada tuan hamba yang membebaskan hamba, juga dipanggil maula. Jadi bila ada 2 makna, maka ulama ada timbul pertanyaan dalam ayat ni, daripada 2 makna tadi, yang mana satu? Adakah maksudnya 3 kali haid, ataupun maksudnya 3 kali suci? Jadi sebenarnya tak mudah kerja ulama. Kadang kita faham ulama ni pandai je, bukan? Ulama bukan pandai-pandai, ulama pandai. Yang pandai-pandai itu kita. Kita reka itu aku rasa. Bab agama bukan pakai rasa. Yang pakai rasa tu namanya master chef. Kan dia rasa, wih sedap, wih fantastik. Itu master chef, tak apalah pakai rasa. Maka agama ni pakai dalil. Cuma dalil tadi ada 2 makna. Maka ulama rujuk pada ayat Quran yang berkaitan, kerana ayat Quran sama ayat Quran saling tafsir menafsirkan.
Ulama rujuk kepada hadis-hadis yang berkaitan, kerana salah satu fungsi hadis adalah menerangkan makna ayat Al-Quran. Bahkan ulama rujuk kepada kaedah bahasa Arab. Saya masih ingat masa sebab LLB Syariah di UIA, kami belajar ayat ini. Mereka rujuk kepada kaedah bahasa Arab, bilangan dengan dibilang muzakkar muannasnya kena terbalik. Jantan betinanya tu. Bahasa Arab ni ada jantan betina bahasa dia. Jadi salah sah kata dia betina. Maka kuruk mesti jantan. Antara haidah haid dan tuhru bersih, tuhru tu jantan. Maka jadi masukkan dengan salah satu kuruk 3 kali suci. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Hanafi tak setuju. Hanafi ada dalil dia, kata dia tak. Kuruk di situ maksudnya haid. Boleh pula ulama beza-beza. Boleh. Kerana dalil tak jelas. Masing-masing usaha yang terbaik untuk memahami makna, berlaku khilaf, maka masing-masing ikut mazhab yang dia pegang. Tak ada masalah. Ya. Maka di situlah datangnya level dilalah tadi. Ya. Level dilalah ni terbagi pada 2. Satu, dilalahnya jelas. Dan satu lagi, dilalahnya kabur. Dilalah yang jelas terbagi pada 4. Yang paling jelas, yang jelas sedikit, yang jelas, yang paling jelas tidak ada keraguan. Macam itu. Yang paling jelas tu ialah muhkam lah. Yang kabur tu dia ada yang kabur sedikit, ya, ada yang muskal, ada yang macam-macam lah. Tapi dia ada 4 level juga. Yang paling tak jelas daripada yang tak jelas itu namanya mutasyabihat. Makanya kita menjadi hairan apabila ada di kalangan umat Islam mengangkat ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang mutasyabihat sebagai dalil dalam bab akidah. Ini betul-betul bercanggah dengan kaedah yang dipegang oleh para ahli ulama. Kerana apa? Kerana akidah standard dia lebih tinggi daripada fiqh. Fiqh dia masih wajib beramal dengan ghalabatuz zon. Masih boleh kita itu beramal dengan berat sangkaan. Contoh paling mudah dalam aktiviti harian kita, sembahyang mesti menghadap kiblat. Kalau kita buat haji baru ni, kita sembahyang depan Kaabah, kita yakin kita menghadap kiblat. Tapi kalau sembahyang di Taman Melawati, sembahyang di Shah Alam, sembahyang di New York, boleh ke yakin? Tak boleh. Kita hanya usaha saja ukur macam ni, tengok bayang, ya, matahari begitu begini, guna ilmu falak macam ni, maka berat sangkaan kita, inilah arah kiblat. Tak apa, sudah boleh kita beramal. Tidak demikian akidah. Kamu macam mana? Percaya tak ada syurga neraka? Percayalah, tapi tak tahulah kalau tak ada. Ada pula dia tak tahu kalau tak ada. Kamu percaya tak Allah wujud? Percayalah, tak kata percaya. Tapi Allah Alam lah barang tak nampak ni kot tak ada. Rosak. Tak terima. Kerana standard akidah dia mesti yakin. Apabila standard akidah mesti yakin, automatik dalil akidah mesti yakin. Ini kita tak faham. Bab beramal dengan fadilat berdiri dengan hadis sahih. Kita tak amal ni sapu muka lepas salam. Tak ada masalah. Benda khilaf. Tak nak sapu muka, tak ada masalah. Sapu muka ada pendapat kata sunat. Kenapa? Ada hadis. Tapi hadis dhaif. Bila hadis dhaif, tak nak beramal, ada yang tak nak beramal. Tak kuat. Yang beramal apa dasar dia? Kerana kata dia hadis dhaif pasal kemungkinan Nabi buat. Lepas sembahyang, kamu pegang hidung juga tak ada dalil. Kamu keluarkan handphone juga tak ada dalil. Saya sapu muka kerana ada dalil. Walaupun dalil itu tak kuat, tapi kalau betul Nabi buat, saya dapat ikut sunnah. Tak perlu kecup. Bab itu kerana bab beramal sesuatu lepas solat. Ada yang dalil dhaif, ada yang tak nak pegang dalil dhaif. Kita pulang. Jadi yang bab tu dia faham. Ni hadis ni dhaif. Tak boleh buat tetapan hukum. Dia faham yang tu. Tiba-tiba yang paling dhaif daripada dhaif, iaitu mutasyabihat, dia angkat sebagai dalil dalam bab yang menuntut yakin. Standard dia yakin. Bukan hukum tu masih ghalabatuz zon lagi. Halal haram, hadis sahih kita kata tadi kan. Hadis sahih asalnya hadis ahad, maka ada zon. Kalau ada zon, kerana sudah sahih, kemungkinan itu tinggi kita amal. Itu bab fiqh. Pun kita tak nak amal hadis dhaif, kerana ini hukum. Hukum benda pasti. Tiba-tiba yang lebih tinggi daripada fiqh,
iaitu akidah, kamu angkat mutasyabihat sebagai dalil. Maka termasuk wa ammal ladzina fi qulubihim zayg. Adapun orang yang dalam hatinya ada bengkok, cenderung pada sesat, fayattabi'una ma tasyabaha. Maka dia akan ikut yang sama-sama itu. Sayyidina Aisyah mengatakan, kamu lihat orang yang berbuat perangai macam itu, maka itulah yang Quran namakan. Dia akan main yang sama-sama itu. Maka di sinilah di zaman kita, ya, saya dah sebut tadi ya, mungkin ialah 20 tahun 30 tahun yang lalu masyarakat tidak didedah pun isu-isu macam ni, ya. Tetapi kebelakangan ini berlaku kekeliruan yang ketara antara mainstream Asy'ariyah Maturidiyah dengan yang berfahaman Wahabi. Ini yang berlaku. Tak maaflah ya, kalau tuan-tuan ada yang cenderung pada fahaman Wahabi jarang nak jumpa. Malaysia ni payah nak mengaku Wahabi. Paling-paling saya boleh kata yang cenderung, yang menyokong, yang membela itu ada. Yang mengaku membela Wahabi ada. Tapi Ustaz Wahabi tak? Jangan, saya bukan. Tu saya tak berani katalah. Kata-katanya tak mengaku. Tapi yang membela ada. Jadi berlaku pertikaian, pertembungan yang tajam antara dua kumpulan ini, ya, Asy'ariyah Maturidiyah dengan kumpulan yang berfahaman atau menyokong Wahabi tentang mutasyabihat. Apa perbezaan antara dua kumpulan ini? InsyaAllah saya akan huraikan dalam kuliah yang akan datang. Ya, macam mana pendirian Asy'ariyah, bagaimana pendirian Wahabi, dan yang mana yang sesuai dengan dalil Quran dan hadis serta pegangan salafus soleh, generasi awal umat Islam yang soleh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.